Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadrat ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersua kali ini di dalam satu forum ilmiah bagi membincangkan berkenaan salah satu isu yang berlaku di dalam bidang pendidikan pada masa kini. Sebelum itu, saya ingin menalukan kehadiran tuan-puan pada majlis kita pada hari ini. Semoga kita semua akan memperoleh manfaat yang berguna daripada forum ini, insya-Allah. Tajuk forum kita pada hari ini ialah falsafah Islam dan kepentingan di era kontemporari Islam di dunia kontemporari baru. Sebagai pembuka bicara, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Pergi ke Ipoh membawa ketupat, membawa bersama keropok roka. Falsafah Islam banyak manfaat, mari bincangkan kebaikannya. Tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkan 4 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Baiklah. Yang pertama, ahli panel yang pertama ialah saudari Nurul Nazirah. Seterusnya, ahli panel kedua, Segat dan Tampan, saudara Izzul Fikri. Selamat datang kami ucapkan. Seterusnya, memperkenalkan panel yang seterusnya, saudari Leni Marlina. Dan di hujung sana, selamat datang kami ucapkan kepada saudara Tuan Haji Faris Hamizan. Baiklah, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, izinkan saya menerangkan terlebih dahulu berkaitan tajuk forum kita pada hari ini. Seperti yang kita semua tahu, falsafah Islam amatlah penting, terutamanya di era kontemporari Islam di dunia kontemporari baru. Falsafah Islam adalah suatu usaha yang berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah bagi menjadikan hamba Allah yang bertauhidkan Allah untuk kebaikan di dunia dan akhirat. Islam telah melalui banyak zaman kontemporari sekaligus berlaku perubahan antaranya di zaman tradisional, fundamentalism, millennialism dan pemodenan. Walaupun Islam banyak melalui zaman kontemporari, namun pengajian Islam tidak pernah ketinggalan dan kita dapat lihat buktinya sehingga hari ini di mana di negara kita Malaysia rata-ratanya adalah penganut agama Islam. Namun di zaman kontemporari ini terdapat pelbagai fahaman dan gerakan. Di sini kami akan menyentuh beberapa aspek dari segi politik, sosial dan akidah. Jadi sebagai pembuka forum kita pada kali ini, saya ingin bertanyakan soalan kepada saudari Nurul Nazirah. Baik saudari, apakah yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan Islam moden dan Islam tradisional? Terima kasih kepada moderator Saudara Fairuz di atas soalan yang diajukan. Assalamualaikum dan salam bahagia saya ucapkan kepada semua hadirin dan hadirat yang saya hormati. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk hadir dan turut serta dalam forum kita pada pagi yang mulia ini. Berbalik kepada soalan tadi, Islam dari segi bahasa berasal daripada perkataan dasar salama yang membawa maksud taat dan patuh, aman dan damai serta terlepas jauh dari kekurangan zahir dan batin. Dari segi istilah, Islam ialah tunduk, taat, patuh dan setia pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tanggungjawab seorang Muslim pula ialah mematuhi suruhan Tuhan Yang Maha Esa dengan mematuhi segala perkara yang diperintah dan meninggalkan segala yang dilarang. Jadi, seperti yang kita tahu, Islam ini telah wujud sejak penciptaan Nabi Adam AS dan seterusnya hingga Nabi yang terakhir iaitu Nabi Muhammad SAW dan berterusan sehingga kini. Jadi, Islam itu dikategorikan kepada 2 bahagian, iaitu Islam tradisional dan Islam moden. Islam tradisional dapat dilihat pada zaman Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW, masyarakat Arab Jahiliyah banyak melakukan kezaliman dan penindasan terhadap kaum wanita dan hamba bawahan. Selain itu juga, mereka melakukan amalan-amalan yang menyembah amalan-amalan seperti menyembah berhala, menilik nasib dan sebagainya. Kedatangan Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan Islam perlu menghadapi pelbagai tentangan seperti mana yang kita tahu, tempoh dakwah Nabi Muhammad adalah selama 3 tahun secara sembunyi sebelum dakwah secara terbuka.
Ini menunjukkan Islam tersebar namun mengambil masa berbanding dengan Islam moden. Islam moden pula ialah apa yang kita lihat pada hari ini. Zaman yang amat canggih dengan teknologi. Teknologi ini amat membantu dalam memperkembangkan agama Islam. Sebagai contoh, isu Palestin yang baru berlaku atau lebih dikenali sebagai Perang Al-Quds yang telah berlaku selama 11 hari. Isu ini membuka mata banyak pihak, bukan sahaja umat Islam namun termasuk seluruh dunia, dan dianggap sebagai isu kemanusiaan. Sebagai contoh, di Malaysia, banyak NGO-NGO berusaha melakukan kempen kesedaran dan dalam masa sama mengumpul dana untuk mereka yang memerlukan. Hikmahnya, agama Islam juga tersebar tanpa kita sedari di seluruh dunia. Namun, Islam moden ini lebih digalakkan kita berguru serta berpandukan Al-Quran dan Sunnah supaya tidak terpesong dengan ajaran sesat. Jadi, saya dapat simpulkan Islam tradisional dan moden ianya lebih memudahkan cara penyebaran dan mengembangkan cara pemikiran seseorang. Sekian, terima kasih. Terima kasih panel pertama kita. Satu definisi yang sangat padat dan jelas. Hadirin hadirat sekalian, persoalan seterusnya saya tujukan kepada Encik Izul. Encik Izul, apakah kepentingan peradaban Islam dari segi politik? Terima kasih kepada moderator di atas soalan yang telah diajukan kepada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada para hadirin dan hadirat sekalian. Semoga kita semua sentiasa berada di bawah rahmat Allah SWT. Untuk menjawab soalan tadi itu, iaitu kepentingan peradaban Islam dari segi politik, saya boleh ringkaskan menjadi 4 isu utama. Yang pertama, apakah kaitan Islam dan terorisme? Islam di era kontemporari baru ini sering dikaitkan dengan aktiviti keganasan ataupun boleh juga dikenali sebagai terorisme. Aktiviti terorisme ini merupakan perbuatan yang menghalalkan segala cara bagi mencapai satu tujuan, termasuklah dengan cara kekerasan. Dari segi maksud saja kita dah boleh kenal pasti bahawa aktiviti terorisme ini telah berlawanan dengan ajaran agama Islam yang sebenar. Mereka yang telah melakukan aktiviti terorisme ini dengan menggunakan imej Islam telah memburukkan imej Islam dan sekaligus memberi impak yang buruk kepada agama Islam. Antaranya ialah pihak yang tidak beragama Islam akan berasa takut dan tidak selesa jika berada di sekeliling orang yang beragama Islam. Sesetengah daripada pengganas ini mengatakan bahawa keganasan yang dibuat itu adalah di bawah nama jihad. Padahal mereka sebenarnya telah jauh tersesat daripada ajaran Islam yang sebenar yang mengutamakan kedamaian dan keadilan. Seterusnya, poin kedua ialah pandangan politik dunia terhadap Islam dan terorisme. Sejak peristiwa September 2001 yang menggemparkan dunia di Amerika Syarikat, ada kecenderungan orang di luar sana yang mengatakan bahawa identiti agama Islam adalah berkait dengan terorisme. Setiap orang yang menyebut kata teroris, maka yang ada di benak fikiran kita adalah sosok Osama bin Laden ataupun para teroris Muslim yang lainnya. Malaysia, Brunei dan Indonesia ialah negara yang mempunyai majoriti penduduk yang beragama Islam di Asia Tenggara. Negara-negara ini semua telah mendapat label sebagai negara sarang teroris oleh kerana mereka mempunyai orang beragama Islam yang ramai.
Hal ini juga disebabkan peristiwa keganasan yang berlaku di Legian Kuta Bali yang menyebabkan ratusan orang meninggal dunia. Peristiwa ini telah mendorong Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang menyatakan bahawa serangan di Bali ini sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan antarabangsa. Oleh kerana itu, semua anggota PBB harus bekerjasama untuk memerangi terorisme. Berpindah kepada isi saya yang ketiga ialah peranan media terhadap terorisme. Media pada masa kini merupakan sesuatu yang amat penting dan dalam menyampaikan sesuatu maklumat atau berita. Walau bagaimanapun, pada masa kini terdapat banyak maklumat palsu yang telah disebarkan oleh media yang tidak bertanggungjawab. Perkara ini secara tak langsung akan memberi kesan yang buruk kepada pihak yang tertuduh tersebut. Kepercayaan yang telah disebarkan oleh media ini sebenarnya sukar untuk dihapuskan kerana kadangkala yang menyampaikan maklumat palsu ini adalah daripada media yang dipercayai ataupun popular. Poin saya yang terakhir ialah pemodernisasi terhadap agama Islam. Pada zaman moden ini, ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang dengan sangat pesat, terutamanya di bahagian barat. Okey. Tapi tidak semua konsep modernisasi barat ini dapat diterima ataupun diserap oleh ajaran Islam. Walaupun begitu, modernisasi itu tetap dapat kita sesuaikan dengan pemikiran dan ajaran Islam. Di Malaysia, umat Islam masih berpegang teguh dengan ajaran Islam yang sebenar. Hal ini kerana umat Islam berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Selain itu, dengan adanya banyak pendakwah-pendakwah yang menyebarkan ajaran Islam, maka ajaran Islam akan terus berkembang dan ajaran yang sesat dapat dielakkan. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih kepada panel kedua kita untuk penerangan tadi. Pada pandangan saudari Leni, apakah kepentingan peradaban Islam dari segi sosial? Boleh anda terangkan kepada kami? Terima kasih diucapkan kepada moderator. Seperti mana yang kita sedia maklum, Islam sering dikaitkan dengan isu sosial yang memberi kesan buruk kepada masyarakat dan negara. Salah satunya ialah pengaruh Barat. Kita sering menganggap sekiranya terdapat perubahan pada seni bina dan pembangunan, maka sesuatu masyarakat atau kaum itu sedang menuju ke arah kemodenan. Manakala perubahan pada diri dianggap seperti memakai pakaian moden dan cara percakapan. Kita juga percaya bahawa sekiranya kita mencampurkan budaya-budaya Barat dan pemahaman, pertuturan, institusi maupun perwatakan sekular, setiap negara yang moden dan maju akan bertambah baik. Namun, itu hanyalah rancangan dan strategi Barat untuk menjatuhkan Islam. Egypt Muslim Brotherhood and South Asia Jamaah Islami yang merupakan aktivis Islam mengingati amaran pelopor mereka bahawa model kemodelan yang ditunjukkan oleh Barat banyak menipu dan melemahkan orang Islam. Ramai yang memujuk supaya Islam kembali ke prinsipnya yang asal. Islam juga sering dikaitkan dengan isu kemiskinan. Kita dapat melihat kemiskinan di beberapa tempat, terutama sekali negara yang dijajah oleh Barat seperti Iraq. Kemiskinan ini sangat ditegah oleh Islam kerana orang Islam sepatutnya membantu satu sama lain. Kemiskinan juga akan memberi impak yang besar kepada kanak-kanak kerana kemungkinan besar mereka akan melarikan diri dari rumah sekiranya kemahuan mereka tidak dapat dipenuhi serta terlibat dengan orang yang salah sehingga merosakkan akhlak mereka. Berbalik kepada soalan yang ditujukan kepada saya, apakah kepentingan peradaban Islam dalam isu kemiskinan ini?
Surah Al-Baqarah ayat 261 menerangkan bahawa siapa yang menafkahkan hartanya kepada orang yang memerlukan tanpa perasaan riak dan mengungkit-ungkit, maka mereka akan mendapat ganjaran yang tidak terkira besarnya. Orang Islam amat digalakkan membantu orang yang dalam kesusahan dan memerlukan. Akhir sekali, kita dapat melihat bahawa terdapat banyak konflik rumah tangga yang berlaku sehingga menyebabkan penceraian yang melibatkan umat Islam. Hal ini terjadi apabila kedua-dua suami isteri tidak menjalankan tanggungjawab mereka. Sekiranya isteri tidak menghormati suami, maka suami akan terus memukul isteri. Ia bukan sahaja memberi impak kepada rumah tangga, tetapi kepada anak-anak mereka sekali. Apabila anak-anak mereka melihat perkara ini, mereka akan tertekan dan akan meluangkan masa bersama-sama rakan mereka. Yang menjadi masalah apabila mereka bergaul dengan orang yang salah, dengan tekanan di rumah dan tiada bimbingan serta tiada pengawasan daripada ibu bapa, akan menyebabkan anak-anak mereka mudah terikut dengan pengaruh tidak elok yang dibawa oleh rakan. Seterusnya, merosakkan akhlak mereka sehingga terlibat dengan gejala dadah, arak dan judi. Oleh itu, Islam amat menggalakkan bagi suami isteri menghormati antara satu sama lain. Dalam Islam, terdapat tanggungjawab yang dituntut yang perlu dilakukan oleh setiap suami isteri, seperti isteri hendaklah mentaati suami, menjaga harta suami dan tidak boleh menolak pelawaan suami. Manakala suami hendaklah memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak, berbincang berkenaan masalah yang berlaku bersama isteri, melayan baik dan membantu isteri di rumah. Sekiranya suami dan isteri melakukan kewajipan dan tanggungjawab yang amat dituntut dalam Islam tersebut, pasti rumah tangga akan kekal bahagia dan tiada konflik atau masalah yang akan timbul. Di sini saya ingin memberitahu bahawa setiap perbuatan baik atau tidak baik yang kita lakukan pasti mempunyai kebaikan dan keburukan kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudari Leni atas penjelasan yang cukup baik saya kira. Okey, soalan saya seterusnya, apakah kepentingan keperadaban Islam dari segi akidah? Saya tujukan soalan ini tidak lain dan tidak bukan kepada panel terakhir kita, iaitu saudara Hamizan yang kacak lagi bergaya. Terima kasih kepada pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, akidah ialah rukun agama yang menjadi asas kepada keimanan yang diyakini oleh seseorang. Dari segi bahasa, ianya berasal dari perkataan bahasa Arab, iaitu aqodah, yang membawa maksud ikatan atau yang menghubungkan sesuatu. Dari segi istilah pula, ianya bererti kepercayaan, keyakinan dan keimanan dari dalam dan luar diri seseorang. Pengertian akidah dalam Islam adalah keimanan dan keyakinan kepada Allah SWT dan Rasulnya akan apa yang disampaikan dan kita melaksanakannya dalam kehidupan seharian. Pertama sekali yang saya ingin ungkapkan adalah mengapa peradaban Islam itu penting dalam aspek akidah seseorang. Seperti yang kita sedia maklum, akidah menjadi pegangan hidup setiap Muslim dalam mencapai kesejahteraan di dalam kehidupan. Dengan akidah yang teguh dan kuat, ianya dapat membentuk individu dengan akhlak dan pribadi yang mulia. Akidah juga akan menjadi tembok untuk kita daripada melakukan perkara yang tidak diridai oleh Allah, seperti berjumpa dengan bomoh, pawang dan sebagainya. Serta akidah juga akan menjauhkan kesesatan dan mendapatkan rahmat perlindungan serta kasih sayang Allah SWT. Jika kita melihat keadaan semasa masyarakat negara kita, pada ketika ini yang majoritinya Melayu Islam, terlalu banyak cabaran dan dugaan yang dilalui sehingga menyebabkan akidah seseorang Muslim itu menjadi goyah. Kita dapat lihat semakin hari banyak perkara yang berlaku seperti maksiat, perzinaan, kecurian, rasuah dan sebagainya yang melambangkan kelemahan akidah dan iman seseorang yang beragama Islam. Antara punca atau sebab
akidah orang Islam menjadi lemah di negara kita adalah disebabkan budaya Hinduism yang semakin hari semakin menular di negara kita. Selain itu, mempercayai kuasa dan pertolongan selain dari Allah dan mempersendakan dan memperlekehkan hadis-hadis, ayat Al-Quran dan hukum hakam agama yang telah difatwakan para ulama dan lain-lain perbuatan dan perkara yang bertentangan dengan agama Islam. Oleh sebab itu, kita sebagai orang Islam haruslah bersama-sama memperkuatkan akidah kita dalam pelbagai situasi dan keadaan yang mencabar, iaitu pada zaman sekarang. Antara perkara yang harus kita lakukan untuk memperkukuhkan iman kita adalah dengan mempelajari ilmu agama yang sahih dan bersumberkan Al-Quran dan hadis dengan lebih mendalam, serta mengamalkan dan melakukan ibadah-ibadah yang dipelajari secara istiqomah dan ikhlas. Dan akhir sekali, kita boleh menghayati kejadian-kejadian alam yang telah diatur oleh Allah SWT seperti gerhana bulan, gerhana matahari, hujan dan sebagainya, supaya dapat membersihkan hati dan menjadikan kita lebih bersyukur kepada Allah SWT, insya-Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada keempat-empat ahli panel kita pada hari ini kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini akan memberi sedikit pencerahan dan input yang bermanfaat kepada kita. Nampaknya masa amat mencemburai kita, jadi sedikit rumusan yang dapat kita buat pada hari ini ialah ideologi Barat dapat memberi kesan buruk kepada umat Islam. Kebanyakan umat Islam mudah terberdaya dengan pujukan dan kesenangan yang dinikmati oleh golongan Barat sehingga mereka lupa akan perintah dan larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, teknologi di dunia yang semakin berkembang ini juga dapat memberikan impak yang negatif. Oleh itu, pesanan daripada saya, marilah kita bersatu padu antara satu sama lain bagi memastikan kesejahteraan negara terjamin. Setiap insan di muka bumi ini mempunyai tanggungjawab dan saling menjaga sesama mereka tanpa mengira bangsa dan agama. Baiklah, sebelum kami mengundur diri, terimalah serangkap pantun dan indah daripada saya. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Salam hormat sehingga kita bertemu lagi. Akhir kata, orang putih, orang Pakistan. Terima kasih, syukran jazilah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.